Akhir zaman ini Allah datangkan dengan teknologi yang luar biasa. Ni tambah-tambah ni sekarang ni kita menggunakan sistem e-wallet. Kan? Tak bawa duit dah tuan-tuan. Pi mata bawa telefon, bawa kad, maka tak perlukan duit cash dan sebagainya. Maka di situ kita bimbang berlakunya banyak gharar ataupun helah-helah tertentu. Timbulnya riba. Saya baru tahu waktu di Eropah, saya dengan ada Imam Muda Hassan. Imam Muda Hassan ni di antara jurucakap kepada banyak tentang isu KWSP. Dia datangkan, dimaklumkan dengan satu data yang mengejutkan saya, Masya Allah. Tolong ambil iktibar yang ni. Dia kata daripada pencarum-pencarum KWSP, less than 20% yang dah convert kepada Islamik punya. Tuan-tuan ingat tak berapa tahun lepas, baru je 2 tahun lepas mula untuk kita ni KWSP itu diiktiraf sebagai patuh syariah. Yalah, tak apalah yang sebelum ni sebab kita tak tahu. Moga-moga Allah ampunkan. Saya pernah tanya soalan ni khusus kepada Fadil, kekanda pada Ustaz Mujib kita, Ustaz Fawaz Makjan. Dia kata tak apa, yang sebelum ni sebab kita tak tahu. Kita meletakkan keyakinan kita kepada kumpulan Wan Sipanan ni untuk mereka uruskan. Dan kita tak tahu sebelum ni mereka tidak patuh syariah. Maksudnya perbelanjaan ataupun investment daripada duit yang kita bagi tu, mereka invest kadang-kadang pada syarikat-syarikat yang tak patuh syariah. Dan contohnya kalau tuan-tuan pergi di bursa saham, ada 900 lebih saham yang disenaraikan. Yang patuh syariah cuma 689 sahaja. Banyak ada yang tak patuh syariah, banyak. Contoh Asia tak patuh syariah. 2 tahun lepas dia patuh syariah, tapi sekarang Security Commissioner tarik balik sebab dia buat pinjaman loan konvensional untuk pembayaran hutang kapal terbang yang baru, sehingga akan disqualify dia daripada patuh syariah. Civil level tak patuh syariah, tapi banyak dah bank Islam dah ada. Tapi dulunya investment itu berlaku kepada yang bukan patuh syariah. Tetapi bila mai ada agamawan-agamawan yang mula mengkritik dan bagi nasihat, KWSP berubah dia punya portfolio. Maka mereka buat patuh syariah, tetapi tak ramai yang ubah. Kalau kita tengok pada fasa permulaan dihebahkan, beratok penuh ni di KWSP sebab nak convert. Tapi lepas dah mula diam. Maka data 2019 tidak sampai 20% yang dah convert ke KWSP. Tolong balik nanti tolong cek balik. Yakin ni ramai, mungkin 80% termasuk saya, kita ada caruman KWSP, maka tolong ceklah. Tapi dah boleh ceklah tuan. Sebab ingat dalam ancaman dalam ayat Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah, muka surat yang terakhir sekali. Muka surat yang terakhir surah Baqarah tu menceritakan tentang ayat riba. Allah declare barang siapa yang terlibat dengan riba mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Ini cerita dia bukan perang dengan USA Donald Trump ni. Ini cerita dia kalau perang dengan dunia ni ada kemungkinan mungkin boleh kalah, mungkin boleh menang. Kashmir sedang bergolak dengan India. Dua-dua ada kuasa nuklear. Walaupun dari segi kapasiti ketenteraan, India dah bawa 900,000 tentera mereka berada di sempadan. Imran Khan, Presiden ataupun Perdana Menteri Kashmir dah mengeluarkan statement, kalau mereka serang kami, ada satu je pilihan, adalah senjata nuklear kami. Maka ada kebarang kalian, dua-dua boleh menang, dua-dua boleh kalah. Tapi ingat, bila saya dengan tuan-tuan declare perang dengan Allah dan Rasul, ada tak probability untuk menang? 0.0001% pun tak ada. Tak duk sembang gajah terbang. Maka tolong ubah. Maka ketika datangnya dengan banyak teknologi ini, sehingga akan menjadikan akad jual beli itu mula terhapus sikit demi sikit. Maka timbulnya fiqh mu'asarah yang menceritakan tentang bagaimana muamalat untuk menggunakan media sosial. Pembelian yang tidak ada kita dengan dia. Sebab kalau tuan-tuan baca di antara syarat sah ijab dan qabul, di antaranya ketika mana pembayaran dibuat, maka barang itu mesti kena dapat. Tuan-tuan pergi di market pagi-pagi beli ayam, maka bila kita bayar je, penjual tak boleh kata ayam nanti tahun depan saya hantar. Mampu. Syarat sah jual beli ada 4. Di antaranya apa? Yang pertama, barang itu mestilah barang yang suci dan bermanfaat. Duanya suci dan bermanfaat. Sebab kadang ada barang yang suci tapi tak memberikan manfaat. Sama ada kepada segelintir ataupun kepada yang mengguna. Apa contoh barang yang suci tapi tak bermanfaat? Cuba contoh. Jangan bagi rokok, memang tu confirm tak suci dan tak bermanfaat.
Jangan buat kurang ajar. Apa dia? Barang dia suci, tapi dia belum tentu bagi manfaat. Contoh ayat ketum. Oh marah, dia tak kurang ajar dah. Aku balik ikut. Baik, dengar bagi elok. Barang tu suci tak? Asal daun harusnya. Maka ada orang yang dapat manfaat. Pada orang yang mungkin kencing manis, yang memang ada penyakit orat ataupun benda-benda tertentu yang bila dia amalkan dengan kadar-kadar tertentu bagi manfaat, maka ketika tu boleh. Ada orang yang memang kita tengok dia kontrol semua, dia tak tambah benda pelik-pelik, dia tak buat R&D pelik-pelik. Budak-budak kita ni cerdik terlebih. Ayak tu dah dos lagi dia pergi buh dengan ubat nyamuk, dia buh dengan natang macam-macam. Yang tu yang haram tu. Jadi asal barangnya suci, harus. Tapi bila dia ejak-ejak tu jadi haram. Kalau orang yang memang dia berpenyakit dan dia minum dengan dos-dos yang boleh dikontrol dan tak menghilangkan waras akal, okey bagi dia. Tapi hari ni yang duk berlaku jual beli bukan pada orang kecil manis, hak duk jual pada orang kecil orang. Ni yang tak boleh. Hak duk ambil saja untuk nak hayal, untuk nak cakap berapa. Saya pernah dulu zaman saya duduk asrama, ada seorang ni dia suka minum yang ketum. Bukan orang biasa, ustaz juga. Jadi kita tegur, kata kat dia, hang duk minum ni sampai peringkat tengok sampai mata merah dan dia bila dia tak minum sehari tak ingui meleleh tu dah ketagihan. Tu dah pergi kepada addicted dah. Dok dia kata, ayam ketum ni sihat tu badan. Baik saya kata, apa makna sihat? Dia kata ni ubat. Okey, baik saya kata, apa makna ubat? Tonton makan ubat bila? Time sakit. Saya tanya, kamu sakit apa? Ayo kita tak ada sakit tapi makan ubat siap-siap. Oh. Lepas ni tonton pergi hospital, jumpa doktor, bang doktor saya nak ubat kencing manis, darah tinggi, jantung, ubat orat, ubat saraf, buat main lah semua doktor baca farmasi tu kan. Doktor pun bagi ubat dia. Doktor kata kamu nak buat apa? Saya nak makan siap-siap sebelum sakit. Ubat doktor akan bagi satu, ubat gila dah. Kalau kamu tak sakit, yang galak pergi makan, pergi minumnya buat apa? Dah kamu tahu itu adalah ubat. Sebab tu ingat, syarat pertama jual beli ni barang tu sendiri mesti barang yang suci dan bagi manfaat. Kora, pernah jual kora tak? Saya tahun 90-an saya pernah jual kora. Waktu tu jahiliah lagi lah. Rumah saya dekat dengan padang golf di Sungai Petani. Jadi padang golf ni banyak parit-parit tu kan. Jadi pergi cari bola golf. Bola golf sebiji waktu tu cuma 2 kupang. Dapat kora sekilo RM5. Mana ROI paling baik kata? Kora pijak kora melompat kami. Sebab apa? Sebab jual ada duit banyak. Dan pernah jual sekok kora tu dapat RM35. Tonton, tahun 90-an dapat RM35. Kira ayah anda kawasan tu. Kacang baru 2 kupang, baru sekupang waktu tu. Oh, RM35 tuan-tuan, kira champion lah. Kira naik geret lepas tangan, syok dia tu. Tapi bila cek-cek balik, Allah, kora ni halal ke haram untuk dimakan? Haram, maka boleh tak jual dia? Tak boleh. Yang pertama. Yang kedua, syarat sah jual beli ni apa? Di antaranya barang tu mesti hak kita. Tak boleh kita pergi jual barang hak orang. Contohnya jiran kita, dia ada pokok mempelam di sebelah rumah. Ada pokok pelam di sebelah rumah, kita pergi abang ke orang nak beli tak pelam. Ni harum manis sempoi, makan dia sedap tahap guling-guling ni. Boleh tak jual hak orang? Tak boleh. Kadang-kadang kita ni kita pergi minta kat tuan ni, kami nak buat makan sikit. Lepas tu kita pergi balas, kadang-kadang balas sampai sebunyi, kurang ajak tu. Ada jenis jiran jenis panggil uduh piang macam tu. Minta nak makan, balas sebunyi. Buat apa? Jual. Haram ketika tu jaga. Ketika dia akad tu dia bagi untuk kita makan, hanya kita makan. Kalau nak jual abang siap-siap, saya ni nak main minta sikit buah, nak makan dan nak jual semua. Abang siap. Kalau dia bagi baru boleh. Ada yang kita hari ni barang tu bukan hak kita lagi. Tapi kita dah mula menjual, iaitu menghilangkan dalam bab akad jual beli ni. Yang ketiga, barang itu setelah berlakunya akad jual beli ataupun duit dibayar, maka mesti barang tu serah law tu juga. Kecuali pada beberapa benda, contohnya macam orang yang buat rumah. Developer buat rumah, dia ambil dulu pre-order contohnya untuk buat loan refinance untuk dapat
pembiayaan untuk dia siapkan rumah dengan syarat tidak mengurangkan sifat daripada perjanjian. Benda ni sebab apa berlaku? Contohnya kalau kita pergi pasar raya, Goris dan Menang tu kan, masuk pasar raya, dia kata kok orang paling betul 5 juta orang, ni kok orang ke 5 juta, padahal semua orang betul. Ataupun pipi kat dia, goreng lah, insyaAllah kalau dapat ni ada macam-macam dia, kita goreng tengok, ui dapat peti air paling canggih 28 tingkat, nak ambil kena naik lift, nak ambil atas kali. Oh, bapa ni kata tak apa kok, percuma kok main isi borang. Oh, kita berkemas pilih isi borang semua. Tak apa kok, bayar 500 tu deposit. Tadi free. Dia ubah dah. Kita pun tak apa dah, seronok. Harga 45,000, bayar 500 dapat. Dia kata kok, minggu depan kita pergi hantar di rumah sebab kok besar sangat, tak boleh buat main di sini. Biasanya kena tipu dah. Apa yang berlaku biasanya sampai di rumah bukan dia buat main apa? Dia buat main rice cooker. Kepala dia rice cooker 500. Masak nasi tak basi 10 tahun ke apa ni? Sekali dia main, dia bagi alasan, dia kata stok habis dan sebagainya. Sebab tu Islam nak menjaga benda ni, nak menjaga benda-benda daripada penipuan, maka Islam datangkan dengan kaedah ketika buat pembayaran barang kena bagi. Maka ini berlaku perbahasan dalam kalangan ulama fiqh disebabkan sekarang menggunakan apa? Teknologi. Semua main beli pakai Lazada. Ni bulan 11 ni, tunggulah bulan 11. Selamatlah tuan-tuan, duit poket. Dan ulang tahun ni, perkahwinan ni pun. Kewujudan Lazada, birthday dia 11 hari bulan 11. Tahun lepas, dalam tempoh sehari 2 bilion perbelanjaan rakyat Malaysia pada 11 hari bulan 11. Banyak orang kita buat shopping. Dia panggil window shopping. Dia tak payah keluar di rumah, maklum berkembang boleh shopping lah ni. Maka ini yang kita bimbang. Dan yang keempat dalam bab akad jual beli ini, perlulah penjual dan pembeli kenal pasti, kena makruf tentang sifat barang, jumlah barang, dan juga sama ada berlaku kualiti ataupun kuantiti barang, banyak ataupun sikit. Yang ni banyak bermasalah juga. Contoh sekarang, esok pagi tuan-tuan keluar pergi market, cuba tengok, kalau ada peniaga-peniaga dalam ni, saya minta maaf tapi kita pakat-pakat tolong betul. Kod-kod ada, peniaga pasar malam ke peniaga, tolong betulkan kalau ada. Kalau ada reason, tuan-tuan terang kepada kita. Malam ni kita bahas terus. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan pergi di kedai-kedai runcit pasar malam yang jual barang-barang basah ni, dia akan ada peniaga punya sotong, ikan, ayam ni. Yang pertama dia tak pinggan macam ni. Pinggan macam ni, tak apalah, pinggan pertama kita faham untuk nak dapik daripada berlakunya kotak dan sebagainya. Akan ada lagi satu pinggan yang transparent yang dia balikkan duduk macam ni, dan barang-barang perniagaan akan dilungguk atas ni. Betul tak? Di Pulau Matang pun berlaku tak benda macam ni? Kau Pulau Kedah kan? Pinggan yang pertama, okey, clear, kita faham, crystal clear, kita faham, tak ada siapa nak pertikai. Cuma yang berlaku pertikaian, apa fungsi pinggan yang kedua dibalikkan ini? Apa fungsi dia? Untuk barang nampak banyak. Hakikat barang banyak ke sikit? Hakikat barang banyak ke sikit? Sikit. Maka apa fungsi ini? Untuk buat hello. Saya yakin banyak peniaga-peniaga dia tak berniat pun nak buat hello, tetapi itu adalah adat turun-temurun. Kebiasaannya kalau orang tahu nak niaga ikan, nak niaga sotong, memang kena ada benda ni. Dia tak niat nak tipu pun, tapi itu adat. Maka tolong betulkan. Sebab dengan hanya asbab pinggan ni menampakkan barang tu banyak. Kalau barang tu betul banyak, okey. Tapi saya tadi semua dah jawab. Fungsi dia hanya untuk bagi barang tu tak banyak, tapi dengan asbab buat panggil macam tu jadi banyak. Kita yang lalu-lalu tengok, ui banyak tu setambun, nampak udang. Kita pun habak bos pinggan, balik-balik ada 6 badan 12 kepala. Baik, ketika tu reba lagi. Baik, macam mana rezeki yang diterima oleh penjual? Sebab dia tahu barang tu banyak mana. Pembeli tak jelas. Maka dia menghilangkan syarat sah jual beli tadi. Ingat Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Di Eropah mereka tidak ada Islam tak terlalu ramai. Tetapi perniagaan mereka saya rasa lebih Islam daripada orang Islam.